Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung ke surat 32 surah Al-Kautsar. Baris kedua pada atas, kita ulang balik dalam tu lah. Setelah golongan kafir Quraisy menyatakan kalau Islam ni agama yang betul, kenapa ramai orang-orang bangsawan, orang cerdik pandai tak ikut? Baik, kat situ. Tetapi adakah oleh sebab tidak benar Islam maka bangsawan Quraisy tidak hendak mengikut Nabi? Ada jawapannya, tidak. Bukan sebab itu. Di sini kita sambung nah. Tetapi ada udang di sebalik batu. Mereka tahu kebenaran Islam, hanya mereka takut pula berterus terang. Ada yang jenis tu pada dia sokong Islam tapi secara sir, rahsia, jangan duk royo-royo. Ada orang yang berjawatan tinggi dalam kerajaan, saya tahulah sebab saya ni rata api tuan-tuan kan. Orang yang hebat-hebat, sampai romsak Petronas pun ada yang sokong PAS. Kalau boleh mai dengar ceramah saya kira okey tu kan. Cek ui, orang nombor 2 lama dah pension lah. Tapi tak mau royo-royo lah kan. Maklumlah nanti terus terang kata sokong perjuangan Islam pula, pelantin pula kerja. Apa ni yang banyak duk bagi bantuan ni kan. Kadang-kadang mereka tawak diri tu, kalau ada apa-apa keperluan untuk perjuangan Islam bagi tahu kat saya kan. Itu cerita dia. Ada yang macam tu nak buat macam mana, yang tak mau terus terang. Hak jenis terus terang macam Omar yang tu cerita lain kan. Tak ramai pun kan. Ustaz-ustaz pun yang berdakwah pun tak sama kan. Hak style saya mungkin ada 2-3 orang Style ustaz lain 2-3 orang macam tu lah. Bukan tak sama. Masing-masing buat kerja bagi Islam menang sudah lah. Tak usah duk kacau siapa. Itu jalan penyelesaian kan. Baik, ada jenis terus terang macam Sayyidina Umar ni, Hijratul Rasul kan. Dia kata siapa nak isteri jadi janda, sila-sila. Jadi balu ke apa ke, sila-sila. Yang aku nak keluar lah ni, pergi tunggu tang simpang Masjid An-Najah. Ada yang keluar cara senyap-senyap pun ada. Macam-macam kan, tak sama kan. Jadi bukan kata Islam tu tak betul, bukan kata kerana agama Islam ni agama yang memang palsu dah. Ini tabiat manusia macam-macam tuan-tuan. Baik,
Kadang-kadang dakwah macam saya bawa pun ada orang tak kenal. Kita berasa okey dah, ada orang kata tak okey. Kita berasa cukup clear dah, kan? Zalim kata zalim, kafir kata kafir, siap dengan hujah Quran ni, tu pun kata tak okey lagi. Nak buatnya lah, kan? Tu dia cerita dah. Jadi tu duk layan sangatlah cerita bab-bab ni, kan? Cuba tuan-tuan tengok muka hidung saya, ada muka susah hati. Relax, ya. Hang kata lah apa pun, aku cara aku peduli tak ada, kan? Lama lah, 20 tahun lebih macam ni, kan? Tak ada nak susah hati. Ni mengantuk tak kira lah ni. Baru baik demam. 5 hari demam di Kuala Lumpur. Hari ni semalam dalam keadaan demam, gagah juga pergi ceramah 2 kuliah. Kuliah maghrib dan kuliah isyak. Orang tak sangat-sangat. Balik sampai di rumah 12.45 malam baru tidur, 4 pagi bangkit, 5 pagi pergi airport, kan? Mayang subuh apa semua sampai di Pulau Pinang pukul 8.40. Balik tak ada nak buat apa, kemas rumah pula dah lama tinggal, kan? Saya jenis suami misali, kan? Kemas rumah, mandi makan tak ada. Dah kita tak siap. Pergi khutbah Jumaat pula, habis khutbah Jumaat pergi makan kenduri di Perak, balik bagi kucing makan tak tak. Saya ni baik sungguhlah tuan-tuan. Sebab tu saya tenang. Kita banyak buat jasa pada makhluk, nak heran apa? Kita tak buat zalim kat siapa. Jadi kalau pemimpin tu zalim, saya kata zalim. Itu prinsip saya, kan? Ini termeh ni mengantuk tak kira, jadi malam ni sat dah. Nah, saya bukan baik elok ni. Ubat pun tak ada nak pergi beli. Nak tambah ubat, itu dia punya sibuk buat kerja agama tuan-tuan. Bukan dia senang, kan? Jadi cerita macam tu. Tak apalah, masing-masing buatlah. Jadi ada yang hanya mereka takut pula berterus terang. Itu satu hal. Karena Islam adalah agama yang sama rata. Dia sebut macam itulah. Tidak ada mulia atau hina di sisi Tuhan. Malahan mereka yang lebih amal ibadahnya, yang tu mulia. Tak ada yang mulia, tak ada yang hina di sisi Allah, kecuali orang yang amal ibadah dia banyak. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat ke-13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, kata Allah, ialah orang-orang yang apa? Yang bertakwa. Hadis pun ada hadis. La farqa baina bani ajami wala arabi illa bitaqwa. Tidak ada perbezaan orang ajam dengan orang Arab, tetapi yang membezakan kita dengan Arab dengan atau mana-mana bangsa ialah ketakwaan. Benda takwa ni tuan-tuan cukup penting lah, kan? Bila kita sambut raya korban, kan? Ada kita kait dengan pengorbanan Habil dan Qabil. Habil bagi yang terbaik, Qabil bagi yang terburuk. Korban Habil diterima oleh Allah, Qabil tak syok. Habil jawab dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Han tak boleh salahkan aku. Tuhan terima amalan orang bertakwa. Nampak tak tuan-tuan? Aku bagi kibas cukup cantik, gemuk, sihat. Hang bagi gandum buruk. Saya ulang sekali lagi. Dalam soal kita korban, kita mengadakan korban, kan? Sekok lembu 7 bahagian, 6 bahagian orang hijau, 1 bahagian biru. Atau orang hijau dia susah hati, yang apa pun berkata pungkok panggil mereka join buat apa. Mereka tanya saya jawab dengan ayat Quran. Saya suka macam tu tuan-tuan.
Mana ada hujah lebih mantap kecuali hujah Quran. Betul tak? La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hang hijau kah, hang biru kah, Tuhan kata tu tak penting. Aku nak terima orang yang bertakwa. Hijau pun kalau tak bertakwa tak jadi, dia nak pada negara Islam. Kan? Tapi mayang dak. Contoh. Contoh. Biru ni mayang banyak sungguh. Tapi tolak hudud. Sama nang boti nang kui boti kui. Kan? Maya sihat Maya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bagi berterusan kesihatan. Saya kenal Maya ada 50 tahun Maya. No? Lama kami kenal. Kan? Minta maaf tak dan Maya, saya sibuk sungguh. Hari saya nak pergi saya sendiri pun sakit. Aduh, macam-macam lah dia main 60 biasalah. Jadi ini semua jawapan di sisi Allah. Baik apa amalan sekalipun kalau nak Allah terima, takwa. Tak? Jumaat tadi khutbah bab apa sini? GST. Ada dia sebut. Mana kata-kata saya hudud. Saya rambai hududnya lah ni. Sebab hudud ni duduk tengah panas ni, bulan 5 ni insya-Allah apa yang dinamakan sebagai private bill, bil persendirian akan diusulkan di parlimen. Nak membuka jalan, moga-moga kerajaan Kelantan boleh melaksanakan hudud. Tapi memerlukan sokongan paling sikit 112 orang. Ahli parlimen 222. Ahli parlimen yang beragama Islam 136. Tu termasuk Perdana Menteri, jangan lupa tu. Lepas ni bila dibahas-bahas, kita nak tengok siapa nak mengundi, siapa nak tolak. Seorang orang alim di Kedah buat contoh senangnya. Nabi Nuh alaihi salam, Allah perintah ke dia supaya membina sebuah kapal di atas bukit. Nabi Nuh tak bantah. Pasal ini perintah Tuhan. Dia percaya sepenuhnya. Mesti ada sebab. Kalau tak Tuhan tak suruh aku bina kapal atas bukit. Kalau kita bayar, bukanlah bayar, orang lain lah bayar bersama ya. Mesti kita kata dekat Tuhan, pasal apa nak buat kapal atas bukit? Saya pun dia kata pelik Kalau buat tepi pantai kan senang, siap tolak masuk kan. Ni iman. Kita nak buat perbezaan contoh iman dan kufur. Ni orang beriman macam dia tak tanya. Dia ikutnya perintah Tuhan. Tuhan nak tunjuk hasil keimanan kamu, sebab tu aku suruh buat atas bukit. Habis satu bumi Allah Ta'ala ni dilanda banjir besar. Siapa yang selamat? Nabi Nuh selamat. Contoh kufur. Allah perintah pula kepada makhluk yang bernama malaikat dan iblis supaya tunduk menghormati Adam. Malaikat semua tunduk hormat Adam kecuali iblis. Dia menentang. Kerana penentangan iblis adalah makhluk, kata Allah, makhluk yang kafir. Kerana dia menentang. Jadi siapa yang menentang hudud di parlimen nanti, tak mau sokong, menentang, sama macam iblis. Bukan contoh saya, contoh Tok Guru. Pasal hudud ni perintah Tuhan. Sebab itulah 2-3 tempat di Selangor, sekatu tadi balik Sungai Lokan, cerita hudud. Dalam demam-demam pun alhamdulillah lah. Semua hujah yang saya nak sampaikan hari ni, semua Allah bagi ingat, walaupun kadang-kadang saya tak sihat. Dan kadang-kadang tuan-tuan sihat dia boleh lupa, tertinggal hadis ni pasal kita berkhutbah. Tapi saya tengok reaksi orang yang dengar khutbah hari ni, mereka terkejut bewak lah kira. Kan? Saya bagi 5 perkara kenapa tak boleh tolak hudud. Satu sampai habis penyudah sekali.
Apabila hudud dilaksanakan, bagaimana kedudukan orang bukan Islam? Sampai yang tu pun saya jawab habis. Kalau tak faham lagi, tak tahu. Saya pun tak sangka rupanya imam masjid tu orang Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Dia tu imam. Apalah dah, takat kita boleh buat, kita buat lah tuan-tuan, duduk fikir masa orang cakap. Ni tak ada nak rehat, esok pagi saya nak pergi Gopeng. Balik Gopeng singgah Pulau Kangsa. Kan? Dalam plan macam tu lah, 2 hari. Baik. Jadi kemuliaan seseorang berdasarkan ketakwaan. Hang amal hebat macam mana pun kalau hang bukan orang bertakwa, tak jadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiap-tiap jemaat. Ali Imran 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kan? Dan janganlah kamu mati, melainkan mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan kamu tunduk dan patuh pada perintah Tuhan. Saya nak khutbah lambat lagi, bulan 7 hari raya 17 Julai. Di sini kalau AJK ni tak silap lah, saya tu betul dah kan. Hari raya. Tapi bahan nak kata tu ada dah, tak ada masalah kan. Cuma nak pi ulang 2-3 ayat hadis apa tu lah kan. Masa dah boleh dah. Mana? Hak tak boleh ni yang payah. Kan? Dalam demam-demam tadi pun kira okey. Orang yang paling tenganga tuan-tuan 5-60 orang Bangladesh. Tenganga saya tak faham mangkuk ni. Aku duk fikir hampa faham ke aku cerita pasal hudud ni kan? Bangladesh. Kan? Ramai Bangladesh nak buat macam mana? Mereka pun sembahyang jemaat juga. Jadi ingatlah, kita buat korban ke, amal ibadah kita macam mana kan? Takwa jawab dia. Saya ulang lah. Al-Hujurat ayat 13, Al-Hajj ayat 37 dan Al-Ma'idah ayat 27. Jawapan Habil pada Qabil, aku nak buat macam mana? Tuhan terima amalan orang bertakwa. Aku bagi kibah yang gemuk, sihat, cantik. Hang bagi gandum yang buruk. Itu di antara. Seterusnya, Islam menyuruh mereka mengeluarkan zakat. Itu dia. Yang ni yang risau. Yang tak mau kadang-kadang pasal itu. Bersedekah dan seumpamanya. Zakat ni tuan-tuan, zakat ni sebenarnya memanglah ibadah khusus. Tapi kalau kita tengok betul-betul dalam Quran, apa nama? Dia bila tak apa sihat no. Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimudz zillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Tu dia dalil dia. Mereka ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Duk tang mana pun jadi hina. Ayat yang dikaitkan dengan Yahudi. Sampai hari ni memang sungguh orang beluat dan sebagainya. Tapi bukan Yahudi saja yang bakal ditimpa kehinaan. Masuk orang Melayu yang beragama Islam, Arab yang beragama Islam. Kecuali jangan Tuhan sebut 2 benda. Yang pertama, orang yang jaga hubungan dia dengan Allah, jaga hubungan dia sesama manusia. Siapa jaga 2 benda ni tak hina. Pertama, hubungan dia dengan Allah macam mana? Maksudnya dia hendaklah mengamal syariat agama Islam. Salah satu macam zakat. Jangan kita ada rasa keluar zakat ni rugi kan? Tengah tu kita dengar umur 55 KWSP dia ada 2 juta tu dia. Gaji banyak kan? Kita ada agaklah 3 juta rupiah kan? Kena 2 juta 50 ribu nak keluar zakat, melengung juga.
Tambah keluar fatwa dah Dr. Zaharuddin, KWSP ni tak semuanya bersih. Kan? Masa saya buat keluar dulu, saya ketepikan 20%. Kalau 100,000 saya ambil 80,000 yang bersih. 20,000 tu saya tolak ke tepi. Untuk kita tak boleh, kita bagi untuk orang lain lah. Untuk kepentingan umum. Terkini 35%. Melengung. Kalau sejuta nak tolak 350,000 bayar, gigit jari kak. Tapi kalau orang ni beriman, dia tak sayang. Masa saya letak 20 ya. Duit saya memang tak banyak pun. Tapi yang terkini 30 ke 35%. Yang tu kena tanya Dr. Zaharuddin lah, pakar ekonomi. Sebab minta maaf kalau ada kaki tangan KWSP. Pelaburan KWSP tak clear. Kan? Itu yang susah tuan-tuan. Kan? Tu pun ada cadangan. Bawa keluar umur 60. Baru ambil semua. Pakat temu bual lah kan. Yang pelorat, siapa duit kami? Oh, kita mesti berjimat cermat lah. Ikut suka aku lah. Hari ni aku nak keluar semua, aku nak menikah 10 sekali kan? Hang peduli apa? Saja lorat. Tu yang duk buat orang jadi tanda tanya ni. Siapa ni depan ni? Duit tak ada apa? Mak, kan? Maknanya kerajaan kekalkan 5/5. Zakat tu kadang-kadang masa berat nak ikut Islam ni. Syed Mukhtar Bukhari tuan-tuan, sekali dia keluar zakat 2 juta. Maya 2 juta. Kalau 1 juta baru 25,000. Jadi dia berapa Maya? Maya tak tahu kira. La ilaha illallah, saya pun tak tahu. Nak abang banyak. 2 juta tuan-tuan zakat dia. Dia buat keluar juga. Bahagianya dia. Baik, kita kata baik lah kan. Dia banyak buat tuan-tuan, masjid, dia bina masjid kan. Masjid cukup banyak lah dia buat. Atau museum Islam 70 juta. Lepas ni mungkin kata dengar kata dia nak buat zoo Islam lah. Beruk pakai tudung. Pasal apa? Ada bini pemimpin tak pakai tudung, lebih teruk pada beruk kan. Tak tahu lah mereka cerita, bukan saya cerita kan. Tu dia cerita dia. Tapi dia boleh buat keluar 2 juta tu ya. Kalau 2 juta tu nak makan setahun ciak beliau sekedarah tak habis kan. Tapi dia buat keluar iman lah kan. Boleh Pak Ji nampak melengung, saya nak kena keluar zakat apa? Kau boleh kira kan. Tak usah ada rasa apa-apa, jangan rasa apa-apa. Saya nak ulang hadis riwayat Imam Tirmizi, di antara yang mengundang malapetaka Tuhan ya, apabila wazakatu maghrama. Tuan ya, zakat dianggap sebagai denda. Saya mula dengar hadis ni Ustaz Syamsuri baca lama dah, 20 tahun sudah. 15 perkara yang mengundang malapetaka. Hadis ni dhaif, riwayat Imam Tirmizi. Tapi maksud dia, isi kandungan hadis tu betul. Benda tu memang berlaku. Yang jadi dhaif sebab perawi dia lah. Dan tu tak apa, tu bagi kita serah kat ulama hadis lah. Saya masih ingat kata Dr. Aziz Hanafi, hadis dhaif ni kalau ramai orang meriwayatkan hadis yang sama, dia boleh meningkat kepada hasan. Asal dhaif, kawan ni riwayat macam-macam, dia jadi naik hasan. Jadi kita tersaduk sembang kemah lah macam kita tu ulama hadis sangat, tak payah kan? Tapi nak abang ada hadis cerita siapa-siapa anggap zakat sebagai denda, itu satu kesalahan yang mengundang malapetaka. Hadis yang saya baca ni, kan saya tanya juga Syekh di Yaman, dia kata dhaif. Tapi saya kata Syekh, makna dia semua dah berlaku. Dia kata boleh sebut hadis ni dhaif, tetapi sebagai
satu untuk kita menakutkan orang. Jangan buat benda ni. Itu dibolehkan. Ni ulama hadis ni yang kata. Ulama yang tak payah buka kitab. Di Malaysia ni lebih. Kan? Bukan dia pandai sangat bidah hadis tak mana pun aku meluat kau pupuk ni. Sungguh. Kalau ada peluang nak tembak lubang bengkok ni. Dah kalau hang kemas macam syekh ni tak apa. Dia pun baca tengok syekh, tak payah tengok dia dengar. Dia kata dhaif hadis hang baca ni. Dia kata biar betul syekh. Tu cerita sekali tu lagi syok. Kita pergi kemas lah cik. Baca hadis ni kata kemas. Dia kata selama 70 tahun aku duk ajak bidang hadis, aku tak pernah dengar hadis ni. Tuan-tuan boleh bayang betapa malunya aku. Kita tunjuk kemas lah baca cik lancang lah pandai. Dia kata 70 tahun dah aku duk mengajar tak pernah jumpa hadis ni. Hang jumpa hadis ni di mana? Di negara Islam. Islam mana? Islam Hadari. Alamak kacau dia kata. Dia tanya pula, ma makna Hadari? Apa makna Hadari? Tuan tak tahu ke Syekh? Lah turun kereta naik lori. Jadi cerita hadis ni kita serah kat ulama kan. Kita tak erti ni baca sudah. Dhaif dia kata habaq dhaif. Dhaif habaq dhaif. Maknanya sahih tak apa. Tak apa. Sebagai pengajaran dia panggil tarhib wa targhib. Itu dia. Sebagai galakan, sebagai menakutkan. Kan? Jadi boleh. Nama dia Syekh Muhammad Ismail Amroni. Hari ni umur dia hampir-hampir 100 tahun tuan-tuan. Saya rasa memang ada keberkatan lah. Allah bagi peluang saya mengenali beliau ketika berada di Yaman. Lagi mereka Islam menyeru mereka mengeluarkan zakat. Ni yang diantara mereka tak mau buat ni. Habis kan. Sebab tu GST ni yang tak kena pasal tu. Orang miskin pun dia sembelih. Orang miskin asnaf yang layak mendapat bantuan zakat. Dalil Quran An-Nisa 29, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil atau memakan harta di antara kamu secara batil. Kawan tu dah susah. Ang pergi rekah pergi kepala dia, balik awal. Yang saya heran tuan-tuan, di antara yang paling tak setuju dengan GST ni, Dr. Mahathir Mohamad rahimahullahu ta'ala. Yang saya pelik pula, orang yang duduk setinggan, rumah setinggan tu di Selangor sokong GST, hidup pun melarat. Ya Allah, orang Melayu ni teruk macam tu, tak reti beza tu. Ada lagi yang lagi teruk pada dia. Alhamdulillah lah kerajaan kita ni bagus semua. Apa yang bagus Pak Ji? Ustaz bayangkan tengok, baru dia bagi BRIM, lepas ni nak bagi GST pula. Tu dia. Tu yang lambat habis kitab ni pasal tu lah. Dia pusing rata. Saya tak sihat ya. Kan? Ada lagi bangang, ada lagi. Lebih teruk dah kawan tadi. Duk marah buat apa kat kerajaan. Kita bayang sudah, kita simpan resit tu, esok kita claim balik. Tu dia. Claim bapak hang claim. Dah lah ni baru orang semua terasa dah tuan-tuan. Dr. Mahathir dia antara yang tak setuju dengan awal lagi pelaksanaan GST. Kalau alasan untuk kebaikan negara, kita tak boleh terima. Sebab negara kita dipimpin oleh pemimpin yang boros dan banyak berlaku ketirisan. Tahu ketirisan? Syirik birit. Kamera 5,000, depa claim 50,000. Ini laporan audit negara. Sebab tu hutang negara hari ni 840 bilion. Ya. 840 dah. Masa Pak Lah tinggal tu hanya lingkungan 450. Tok Syekh ni net dia sambung. Sampai Mahathir pun pening. Bagi menikah anak bunga saja 3 juta.
Tak tahulah kalau dia pakai duit dia pun, Mahathir duk tikai gaji Perdana Menteri mana nak beli bunga 3 juta. Tu tuan-tuan, lebih nak buat macam mana Melayu nak siapa tu ya? Ada ustaz-ustaz bengong pun nak ke? Sokong, uish, lawan perjuangan Islam. Kita kekalkan kerajaan dah. Pimpinan ni bagus. Aku tak boleh sangat. Sungguh lah Pak Haji, no? Sampai tak kerti fikir macam mana. Kalau alasan tu tak boleh. Kalau betul-betul pemimpin ni amanah, kan? Sampai kita jadi susah, tak apalah, kita pakat-pakat berkorban. Ini kita bukan susah, rezeki Tuhan bagi macam-macam. Tapi hutang negara terus meningkat. Tu pun ada orang sokong. Bukanlah orang Padang Serai ni, tak? Bagan Serai. Padang Serai, tak kan? Bagan Serai. Padang Serai sama ya. Ada gagah nak lawan parti Islam pun ada. Gagah nak pertahan parti ni. Aku pelik semua. Pelik ni anak siapa tahu dari tadi. Dia duduk cari pak dia tak pernah kenal elok ni. Yang si pak tu buat tak tahu, aku pun pelik. Ingat bini anak coy keluar seorang, ingat senang lah. Antara pula beranak, takkan nak bayar bila dapat kecil lah. Uish. Nak kata sakit hari tu tahu tak coy seorang. Tak sakit. Ada kan. Dia kata tuan-tuan mengantuk. Saya ni tih tu ni. Islam menganjurkan zakat. Asnaf, 8 asnaf At-Taubah surah ke-9 ayat 60. Tengok ni rilah. Kemudian bersedekah dan seumpamanya. Islam cerita sedekah ni tuan-tuan, jangan sayang duit lah cerita. Tuan-tuan namai esok tuan-tuan boleh tengok kelebihan yang Tuhan akan tunjuk. Tak payah tanyalah, ustaz buat ustaz. Tu susah. Tapi banyak dah Tuhan tunjuk, alhamdulillah. Kan? Sedekah tuan-tuan. Aku pasal ni anak ni hilang lah kata. Siapa dia pak dia weh, angkat tangan. Siapa mak dia? Takkan orang meletak macam tu lah. Naya ni. Kan? Dia tak teriak, dia syok. Baik. Sedekah. Cerita sedekah ni, kalau nak fadilat sedekah, ni bukan hadis dhaif lagi. Ini ayat Quran. Al-Baqarah 261. Tengok Islam galakkan. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'an sana bila fi kulli sumbulati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. RM1 yang tuan-tuan belanja di jalan Allah untuk kebaikan Islam, umat Islam, Tuhan akan bagi ganjaran RM700. Tak jumpa dah tuan-tuan. Tak ada bank dalam dunia boleh bagi kadar keuntungan yang begitu tinggi. Tak. Tabung haji 6.25. KWSP paling tinggi pun 6.75. ASN SB 875. Tapi Tuhan bagi 700%. Paling tinggi ada orang pernah bagilah 25%. Sidik Sigaraga. Bila-bila dia pun kena jual. Dah lah kena jual. Kawan tu nak bagi 30% tak kata. Haji misal kontot. Aduh, kan? Tuhan nak bagi 700%, hampa tak mau ya Rabbi. Tuan-tuan, saya bukan nak riak lah cerita amalan sedekah ni, memang saya amal sungguh. Tuhan tunjuk, tuan-tuan yakin apa saya cerita. Dulu saya selalu ada kuliah subuh Matan Jangguih, Masjid Batu. Dekat 18 tahun tu. Pagi Ahad, minggu pertama Masjid Batu, minggu kedua Matan Jangguih. Start kereta pagi, keluar pada rumah, bangun awal, pas semayang tajud sikit apa semua, start kereta, bawa kereta tu mengantuk. Tapi sebelum nak keluar rumah, ada tabung di rumah saya niat, ya Allah, selamatkanlah perjalananku. Allah. Berapa kali tuan-tuan kereta saya nak terbabas, tapi itulah Tuhan bagi perlindungan. Saya cukup yakin. Tambah lah naik kapal terbang pula. Lah tak naik dah.
Duk fikir kalau dia terjunam masuk dalam laut Pulau Pinang, balik awal aku kan dia berenang. Kadang-kadang saya pergi cari cleaner dekat airport kan. Pakcik tu makan tengah hari dah ambil RM10. Buat apa ni cik? Tak apa ambil. Dalam hati Allah selamatkan perjalanan aku ke Kedah ni. Saya yakin tuan-tuan. Kena ringan tangan. Jangan rasa rugi, jangan rasa tak ada tak ada rugi Tuhan bagi berkat kita sedekah tu, mungkin kita sihat, perjalanan kita selamat, kereta kita tak rosak. Kalau kita kedekut tak ada masin jenis genggam tata kereta rosak juga. Tengok kereta saya tu dah 13 tahun dah. Tu pergi mana pun tak pernah menyusahkan saya. Berkat sedekah saya yakin. Dia rosak tuan-tuan dekat Proton lalu. Aku pun naik pelik. Pasal dia ni wali. Saya belum lagi. Kereta tu dah wali dah. Telefon orang Proton ni, Ustaz Syarilung ni, tolong main saya. Kereta tak boleh pula. Dia main. Bawa balik. Esok line clear. Dari mula beli sampai lah, saya tak pernah bagi mekanik biasa. Urus kereta tu semua mekanik Proton. Memanglah mahal. Tapi kualiti tuan-tuan. Tapi saya yakin keberkatan sedekah. Nak lagi ayat sedekah. Suratul Nahli surah ke-16 ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada sisi kamu akan habis. Apa yang ada di sisi Allah kekal. Allahu Akbar. Hak dalam poket kita ni habis tuan-tuan. Hari tu saya tengok dalam beg duit saya ada 2,000. Lah tinggal 1,000 lebih, happy mana tu bayar. Fikir-fikir, bini aku balas ke apakah? Tapi tak patut pula. Bini ustaz pun balas cerai. Kan? Habis. Kan? Dia, tapi apa yang ada di sisi Allah kekal tuan-tuan. Dalam surah Sabah ayat 39, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa-apa sesuatu yang kamu belanjakan di jalan Allah, Allah akan memberi ganti, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Tu saya duk bimbang. Asalkan Tuhan bagi perlindungan, keselamatan kepada kita, keluarga kita, itu cukup nikmat, cukup betul terus terang tuan-tuan. Takat hari ni rumah saya saja di kampung tu penyamun tak masuk lagi. Hari tu bulan lepas siang hari tu saya balik dengan letih, nak sembahyang zuhur dah. Lambat lagi lah, baru 12.30 nak makan nasi. Dengar sebelah rumah berdegum. Saya duk ingat kot anak dia ni ada masalah apa ke, tak boleh keluar bilik, duk terajang bilik kan. Buat tak tahulah. Rumah tetapi tengok Ustaz. Tapi kuat anak dia ada masalah apa. Anak pula, anak perempuan kita payahlah kan. Pak dia tak ada macam tu. Rupanya puak kora, tahu kora? Lah, belut. Husin, tak tahu. Kora belut Husin tenyeh macam kaki Aduh. Siang hari pun. Sebab jiran saya tu pintu dah dalam rumah dia selak dengan besi. Saya duduk dengar berdegum. Kira grill tu dah siang hari ni 12 hari. Grill tu dah tercabut habis dah. Tapi saya yang pasang berkat saya sedekah. Rumah saya yang belum dimasuki pencuri lagi. Kalau masuk tu nak buat macam mana? Baloi dah, lama dah. Orang lain semua depan masuk habis. Rumah Tok Ali ni belum lagi. Betul ya tuan-tuan. Sempatan inilah keberkatan kan. Kalau dia masuk, dia memang dapat duit lah. Sebab tabung tu banyak duit. Hak saya duduk sedekah, nanti saya kira 2 bulan sekali, saya kira ada 3-4 saya bagi kat akaun sekolah. Saya masuk akaun sekolah Tafiz. Ada 2 tabung. Satu tabung cucu saya, umur setahun 9 bulan. Dia pun tiap hari sedekah lagi. Punya kah okey, bagi RM1. Dia pergi buang tu. Saya niat untuk dia. Kan, ya Allah Tuanku, jadikanlah cucu aku ni yang bakal mewarisi ilmu Islam, yang akan memperjuangkan agamamu. Tu dia Tok Wan niat macam tu. Kan. Ni yang setengah orang tak mau ikut Islam.
kena keluar zakat, kena bersedekah. Oh jenuh. Kadang-kadang tuan-tuan saya ni yang saya dengar orang cerita, orang kaya, orang kutip derma, nak pergi kutip derma buat sekolah agama kot lah, contoh macam tu lah. Tahu dia kata apa ya? Kami nak dapat pun susah, hampa senang nak main minta. Tu dia, tu. Makna kalau dengan ayat ni lari dah depa ni, tak ada apa dah. Kami pun nak dapat susah, hampa senang main minta. Dia tak sedang tu, walaupun hang bagi RM1, kalau kerana Allah kelebihan dia banyak. Kan? Jadi tuan-tuan jangan duk ngangguk saja, tabung aku pun tak ada tentu tu. Hang pada buat lali pula, buat julin mata ceroy kan? Pelajar rendah menengah 200 orang, pekerja 44 orang, yuran sebulan 15,000. Allowance gaji pokok campur allowance campur KWSP pihak majikan 50,000. Setiap bulan saya kena cari 35,000. Gayat maya, gayat. Tapi mayanya terkejut. Kaki tangan ada 44 orang, macam malaikat 44 tu. Takat hari ni boleh berjalan lagi. Alhamdulillah. Tuan-tuan lah di antara terang sebut, kalau kawasan utara lah ni yang paling top kuliah saya segi sumbangan Taman Selasih. Oi banyak semua. Saya pun tak sangka, tapi orang memang ramai lah. Kan? Mencecah sampai 2,000 lebih tu. Kan? Saya kata biar betul depa ni. Kan? Saya suruh depa pecah rekod. Tapi tak pecah lagi lah. Kan? Ya, tuan-tuan bagi tu jangan bimbang lah. Ada ganjaran di sisi Allah. Kan? Buat jangan tak buat. Tu yang setengah tak mau terima Islam tu. Kami nak dapat pun payah, hampa senang-senang main minta derma. Oh, saya dengar tu. Hang kaya je ni. Lebih kedekut pada haji bakhil tak terpakai. Tu siapa kata haji bakhil kedekut? Dia tak kan? Bila dia tak kedekut? Bila cikgu muni pergi rumah dia. Bayar. Takkan bayar tak tengok? Allah warak sangat. Ustaz pun ulang dengan mak tu berapa puluh kali dah. Cikgu jantan main kutip derma dia bagi RM1. Cikgu moni dia buka peti besi. Hak demam tadi pun siapa kata demam dah baik dah. Yang tu orang panggil gatai. Untuk gatai orang panggil. Baik. Sikit-sikit sudah. Lagi-lagi ada lagi ni. Maka takut mereka itu sekiranya masuk mereka ke dalam agama Islam, hilanglah pangkat. Tu dia, ni pun takut juga ni. Kan? Nanti jawatan tinggi terbang habis. Orang tahu kita sokong Islam. Ni kira kitab ni berapa puluh tahun dah ni no? Hak dia kata ni semua menjadi kenyataan. Sebab apa tuan-tuan? Ulama-ulama dia nak tafsir sesuatu ayat, dia istikharah dulu. Dia tanya Tuhan dulu, kalau aku buat macam ni betul tak? Berdasarkan ilmu dia tu, kalau aku tafsir macam ni betul tak? Tu dapat mimpi elok. Betul lah tu. Dia pun tafsir, tengok dia kata. Di antaranya, kerana kalau masuk Islam, hilanglah pangkat. Tu yang tak mau. Hilang pengaruh. Tu dia. Kan? Kemuliaan serta lain-lainnya. Yang lain-lainnya ni saya nak baca sepotong ayat Quran. Sebenarnya ada sepotong ayat Quran yang ni dia panggil juhud. 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 Juhud ni tuan-tuan, bukan dia tak tahu kata Islam tu betul. Dia tahu. Dia pun yakin. Juhud ni kata Dr. Hamka, perasaan tinggi diri. Dia bahasa dia kemah. Jadi kalau aku masuk Islam, lekeh aku. Tapi dia tahu Islam tu betul. Dengar ayat ni. Yang ni saya tak hafal. Surah ke-27 ayat 14. Nama surah surat An-Namli. Dengar. Wajahadu biha wastai qanasha anfusuhum zulman wa uluwan fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin.
dan mereka mengingkarinya secara zalim dan sombong angkuh, sedang hati mereka meyakini kebenarannya. Dia tahu Islam tu betul. Tapi kerana dia panggil juhud, perasaan ego, tinggi diri dan takut jadi lekeh. Panggil ni pun banyak lah. Bukan tak mau kan? Tu cerita. Ni dalil Quran lah. Orang panggil juhud. Baik. Lagi, perasaan dan keinginan sentiasa hendak menjadi orang-orang besar. Ni pun dia lah ni. Dan kita kata juhud tu perasaan tinggi diri, takut tergugat kedudukan, kan? Perasaan dan keinginan sentiasa hendak menjadi orang-orang besar. Ni pun satu masalah ni. Berpangkat atau seumpamanya mendorong mereka berdegil serta berkeras kepala daripada membenarkan perutusan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Ini di antara juga faktor. Pasal apa orang tak terima Islam? Pasal duk berangan nak jadi orang besar, nak ada pangkat dan seumpamanya. Akhirnya mereka pun tak ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi. Ini yang paling kuat. Dan nafsu jahat mereka itu membawa mereka menentang. Tu dia. Tadi kita sebut dah. Sesiapa yang menentang perintah Tuhan sama macam iblis. Malaikat dia tak menentang. Tuhan suruh, dia buat. Iblis dah begitu lama menyembah Tuhan kerana kes tu je, kes tak mau hormat Adam lah. Terus Tuhan black mark terus. Black mark, blacklisted, senarai hitam. Kan? Kafir selama-lamanya dilaknat. Sebab tu sebut laknatullah. Makna orang yang dijauhi rahmat. Lawan pada laknat, rahmat. Kita semua ni mengharap ke rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, insya-Allah kita bakal memasuki syurganya. Tapi kalau iblis ni tak ada dah. Sebab tu dia pun tak berputus asa. Kan? Dia kata bagi peluang kat aku. Bagi peluang aku nak menyesatkan seluruh anak Adam. Tu yang dia cucuk sana, cucuk sini, cucuk sana. Kadang-kadang dia cucuk orang yang berjuang Islam tu pun dia cucuk. Tu yang keluar kenyataan macam-macam. Kadang-kadang mufti pun kena cucuk. Tu yang mufti keluar kenyataan hudud ni buat masalah ni tak sesuai lagi. Mufti cakap macam tu. Tidak kondusif. Alamak. Macamlah hang tu Tuhan. Hang pun Tuhan cipta. Siapa mufti ni cuma saya kalau mufti-mufti yang duk dengar saya bercakap, kalau mereka rasa mereka tu kemas, mereka panggil saya pergi pejabat, saya nak bawa kitab Arab bagi mereka. Mereka pandai pada kitab. Datuk Mufti tengok apa ulama tafsir. Hang berapa kitab tafsir? Hang tafsir, aku nak tanya hang. Yang hang nak tolak tu hang tu siapa? Alah. Tambah boleh jadi mufti Malaysia. Mufti Malaysia tuan-tuan biasalah. Kan? Mufti Malaysia ni yang betul-betul ada kelas, tak ramai. Yang betul-betul ada kelas. Kan? Mufti Kedah tu master bidang hadis. Tu kelas lah kan. Kalau kanyak-kanyak ni kan, duk syok merak macam tu kan. Bekas mufti Pulau Pinang dulu, Datuk Hasan kan, tu pakar tu tuan-tuan. Orang panggil apa? Pakar rojok. Kerja haji umrah, pilah tanya dia lumat, dia boleh cerita. Kemai siap dengan dalil gitu gini kan. Tu dia antara lah. Tapi kalau yang harus sana harus sini tu aku tak tahulah. Dia kemas ke tak, tapi lama dah dia mufti kan. Kan. Hak lain-lain tu tak tahu, kita tak kenal siapa dia depa. Kan. Depa kata apa cukai GST harus, orang tanya apa dalil, tak ada dalil. Macam mana apa jadi mufti? Kan? Orang tanya kita nangai-nangai kita apa, kita habaq. Nah tadi An-Nisa 29. Kalau alasan untuk kebaikan negara sedangkan negara dipimpin oleh orang-orang yang khianat, tak boleh.
Kan? GST juga menekan, menindas golongan miskin. Kan? Boros. Apa Mahathir kata, dia beli pula dah kapal terbang lagi. Hak dulu aku duduk pun kena elok dah. Tapi Melayu ni yang ada cerita lah. Dia lambung lagi Najib pada. Tak tengok tu dia pemuda lambung. Piu. Sebenarnya dia pernah lambung pergi jatuh terus. Kan? Tapi ada beruk mak ayah pergi sambut pula. Kan? Punya bodek sampai tahap tu lah. Pasal apa? Mahathir kata betul. Pasal mereka semua dapat makan. Yang saya pelik ni tuan-tuan, pasal apa mereka tak berani dakwah Dr. Mahathir di bawah atas sultan? Bawah-bawah ni, di Melawati tuan-tuan, Taman Melawati. Saya duduk kat situ lah rumah saya. Tapi saya tak pergi lah dengar dia. Pukul berapa? 4 subuh. Tengah hari sikit pukul 10. Dia lahnyok kau-kau dia kata. Anak murid saya ramai pergi dengar. Dia sebut terang-terang. Tak layak lagi lah jadi Perdana Menteri. Cuba kita cakap, Akta hasutan lah, kan? Kira Mahathir ni masih berbisa lagi lah, kan? Tapi tak berapa banyak macam dulu lah, kan? Dulu siapa berani lawan Mahathir, kan? Saya ingat dia kentut habis kencin semua apa, kan? Lah ni ada macam-macam lah orang kata, tapi nak buat macam mana, kan? Tengok-tengok balik makbul juga doa almarhum Ustaz Fadil Noor. Saya doa supaya Allah panjangkan umur Mahathir, supaya dia dapat melihat kejatuhan parti dia, hasil kerja buat dia. Tu dia. Kan dia lah susah hati. Dia kata kalau Perdana Menteri ni kekal orang yang sama, kemungkinan pihak hari U14 OU. Dia tak tahu lah orang Melayu ni payah berubah entah. Pasal duk boleh makan lagi, kan? Tak tahu lah. Kalau Cina dia swing habis. Saya duk tengok muka Cina tuan-tuan macam pelang. Nama Tan Pelang. Tengok muka kita dia pun cukup meluat Melayu. Saya boleh scan tau tuan-tuan, saya boleh scan. Cina ni memang tak suka kat Melayu. Depa duk tunggu ya. Kan? Dapat peluang depa memerintah, mati tak. Kan? Nah. Depa meluat tak kira dah hak Melayu yang duk ada lah ni. Tapi nak buat macam mana? Jenis cari makan semua apa tu semua. Kan? Hak untung depa juga, kan? Jadi kita jangan duk menentang. Sebab tu iblis duk cucuk ni. Walaupun kita pejuang Islam, dia meragu-ragukan kita. Saya pernah ingat bayar sampai lah seorang tok guru alim singgah di rumah saya nak tumpang semayang. Saya dengar-dengar dia nak tumpang semayang, bukan takat semayang, bagi makan terus. Ui, tok guru alim nak mai oi, parti lah. Lain kali kalau hampa dengar aku nak pergi rumah hampa 40 macam tu lah. Sembelih ayam pun 10 ekor apa kah. Hak tak habis makan aku galas balik lah lorak apa. Dengar dia nak mai pula dah anak siapa, aku heran tunggu. Dia tak teriak hantu bagus. Ni saya kira 3, tak mau aku ambil lagi. 1 2 Dan yang aku heran dia pergi syariat semua tua-tua. Takkan pak dia power lagi ni. Ni nak cerita bab apa lah? Tu dia lah hampa dia cerita budak tu sampai aku pun hilang nak abang apa. Nak abang apa? Tak dengar? Ulama. Jadi saya tengok ayat Quran tu, tengok tafsir ayat ke-89 Al-Baqarah. Saya baca kat dia. Tak payah terjemah lah, dia ulama. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Tuan guru boleh hurai dah kat saya. Ayat ni kah? Ayat ni maksudnya maka tatkala datang pada mereka apa yang mereka tahu tentang kebenarannya. Apa dia? Nabi Muhammad tu betul, memang perutusan Allah. Al-Quran juga betul, sebab dia ummi, mustahil orang yang tak pandai membaca menulis boleh karang kitab. Mereka mengaku kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengaku kebenaran Quran, tapi mereka engkar.
maka laknat Allah ke atas golongan yang kufur engkar ini. Jadi dia sebut macam ni lah. Jaga-jaga ustaz. Ramai orang cakap macam ni. Dah betul, wuduk tu betul ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kita tak tolak hadis, kita percaya Muhammad betul. Kita tak tolak Quran, tapi dia kata siapa buh tapi kafir. Ni mainan iblis tuan-tuan. Dia meragu-ragukan kita. Mengaku Quran betul, Muhammad betul, tapi keadaan semasa ni belum sesuai. Ini pesanan dia kat saya. Jangan ada sedikit keraguan terhadap kebenaran Quran. Maya, kan? Kemahlah jawab. Percaya tak Muhammad? Percaya. Percaya tak Quran? Semua betul. Tapi kita bukanlah tolak hudud, tapi duk tapi tu. Ni lah duk masuk kepada dalam otak pejuang-pejuang Islam ni. Dia timbulkan keraguan. Tu ada di kalangan pejuang Islam kata kita kena tangguh dululah. Kemah. Dulu Umar pun tangguh. Umar. Kita siapa dia? Umar lain tuan-tuan. Kan? Hebatnya manusia. Tapi kenapa tak pernah pegang dengan kata-kata Umar? Nahnu qaumun a'izzanallahu bil Islam. Famahma btaghayna al-'izzah bi ghairi ma a'azzanallahu bihi adzallana Allah. Ini kata-kata masyhur Umar Al-Khattab. Awak hamba tak pegang ini. Kami adalah satu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Tu Umar. Jadi apa yang datang pada Islam yang berpandukan bersumberkan Quran Sunnah, kami ikut sungguh. Tapi ingat kata dia, bila hampa tinggalkan kemuliaan yang Tuhan bagi itu, Tuhan akan hinakan hampa. Betul. Tu hari ni kita tengok, kita jadi bangsa kita, bangsa Melayu yang beragama Islam, Arab beragama Islam, semua kini dihina oleh bangsa-bangsa dan agama-agama yang lain. Ini tak mau pegang pula. Duk sembang pandai. Umar pun pernah tangguh pasal apa kita tak boleh. Umar dia tangguh, dia hebat. Kita macam mana, bukan macam Umar kan? Umar semayang malam berjuang hangit ya. Kita Allah semayang malam pun kali-sekali. Baru-baru ni saya mimpi tuan-tuan. Tuan-tuan nak percaya, tak percaya sudah. Saya bukan ada rugi apa. Dalam mimpi saya tuan-tuan, tiba-tiba sebuah kereta perodua kancil berhenti depan saya. Keluarlah seorang insan, kepiah putih, berjubah putih, pegang tongkat. Keluar pada kereta, dia senyum kepada semua yang hadir pada hari itu, termasuklah saya. Orang tersebut ialah almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Saya tak boleh nak tafsir mimpi. Saya bukan jenis itu. Nak kena tanya Nujum Pak Belalang. Apa alamat mimpi beta? Kan? Saya telefon seorang ustaz. Dia belajar bidang tu. Jangan tuan-tuan kata tak ada pula bidang tafsir mimpi ni. Tapi hebat tu ustaz ni. Soalan pertama. Dia pakai jubah pula. Pakai putih. Pegang tongkat. Apa maksudnya? Maksudnya dia datang nak bagi tahu teruskan perjuangan kita. Dia tuan-tuan. Baru-baru ni mimpi lagi. Saya tengok Tuan Guru, dia senyum kat saya. Dia fikir kerak mai nak ajak balik apa? Kan? Pasal dia fikir kot tu pula. Kalau nak ajak balik ambil lah tua-tua lebih daripada aku tu. Kan? Tuan-tuan, 2 kali saya mimpi. 2 kali senyum. Dia kalau roh mai tuan-tuan mengikut ustaz ni. Sebab di Yaman ada 2 orang ulama bahagian tafsir mimpi. Kalau roh bercakap, mana dia susah, dia susah. Dia ada lah cara-cara pandai, ustaz memang pandai. Saya kalau mimpi pelik-pelik saya tanya dia. Kan kita buat persediaan. Sekali tu dia kata ustaz nak dapat sakit. Memang sungguh. Memang betul. Saya sakit teruk itu. Kan?
Terus yang jangan hampa duk pergi cari dia pula. Semua duk tafsir mimpi pula kan. Apa pergi tanya, ustaz saya mimpi bini saya tak bagi menikah. 2. Tu macam mana? Memang elok kan, pasal hang pun tuan nak mampu dah. Kalau aku jawab macam tu. Kan? Jangan duk tentang. Mari kita baca ayat tentang orang yang menentang Islam. Ingat tak ada dalam Quran. Saya boleh kemuka ayat-ayat mana? At-Taubah 63. Siapa ada Quran? Ni ada. Sesiapa yang menentang Allah, menentang Rasul, kesudahannya buruk, tuan-tuan. Jangan menentang. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Mari kita cek, tengok lama tak baca. Surah apa? At-Taubah surah ke-9 ayat 63. Alhamdulillah, betul baca pun betul Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesiapa yang menentang perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahanam, serta ia kekal di dalamnya. Balasan yang demikian adalah kehinaan yang besar. Betul, Sayyidina Umar kata jangan tinggal Islam, pegang teguh. Ini perintah Tuhan, suruh laksana hudud, jangan ragu. Itu permainan iblis, tuan-tuan. Dan kita bukan tolak, tapi itu tak boleh, Tok Guru kata. Tapi itu rosak akidah. Orang yakin dia tak bunyi tapi lah. Nabi Nuh tadi kan, ada dia bunyi tapi ke, nanti start nak balik fikir dulu ke. Ni perintah Tuhan, hang buat sudah lah. Tu salah satu dalil penentangan terhadap perintah Allah dan Rasul membawa padah yang buruk, termasuk An-Nisa 115. Saya nak tulis sikit, esok kuliah talin boleh cerita At-Taubah 63. Dan nafsu jahat mereka itu membawa mereka menentang, menyakiti, menggunakan berbagai-bagai aneka rupa putar belit, tipu daya, propaganda untuk menewas serta menghapuskan agama Allah itu. Salah satu macam mana, tuan-tuan? Salah satu dalam surah Fussilat ayat 26. Ini semua taktik musuh-musuh Islam. Fussilat surah ke-41 ayat 26. Saya pun tak ingat ayat ni macam mana, no? Ni di antara yang mereka musuh Islam yang mereka tak mau ni. Kalau yang ni mereka boleh halang, cukup A 41 26. Ni 40 41 26. Ni dah. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal ghawfi la'allakum taghlibun. Apa dia, tuan-tuan? Orang musuh-musuh Islam ni yang paling depa meluat, kalau boleh depa tak mau bagi orang dengar ayat-ayat Quran. Ni dia dalil. Tengok dia kata, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah dia dengan nyanyian-nyanyian dan jeritan-jeritan riuh rendah serta tepuk sorak, supaya kamu berjaya mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara pembacanya. Memang musuh Islam ni, tuan-tuan, kalau boleh, inilah dia antara yang paling tak suka. Jangan buka ruang orang duk cakap tentang Al-Quran. Saya ingat almarhum Syekh Ahmad Didat mai ke Malaysia, di dataran mereka malam tu, tiba-tiba blackout. Dia bukan nak cakap Melayu, cakap orang putih. Bukan semua orang faham orang putih, mungkin ada penterjemah. Malam tu blackout dan cakap berapa minit habis. Dia pun tak mau, pasal dia main cakap tentang Quran. Dia nak ajak manusia kembali pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Beliau telah meninggal dunia, kini disambung kerja mulia oleh Dr. Zakir Naik. Lagi seorang, tuan-tuan, yang saya tengok sini adalah Astro. Belum tamat lagi program dia tu, orang bukan Islam yang tanya tadi mengucap 2 kalimah syahadah.
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Biar betul ya dah. Tak habis program lagi perempuan. Lepas dia tanya, doktor ni jawab, bagi-bagi terus mengucap dua masyadah. Kan? Yang pergi kita nak abang kat penentang Islam apa tak menangnya. Hai, Islam ni cahaya. Islam tu adalah cahaya daripada Allah. Takkan Allah nak bagi kalah agama dia? Betul tak? Liyuzhirhu 'ala dini kulli, untuk dimenangkan ke atas segala agama. Nah, walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Itu di antara. Boleh tuan-tuan? Nah, nampak tuan-tuan dah mula mengantuk dah tu. Tanya apa buat lawak minta gelak dah tu. Lah ni jom kita balik. Meluat aku hangpa ni mengaji sat mengantuk. Aku yang letih sebenarnya. Fussilat. Fussilat tu surah ke-41. Nah, ingat tuan-tuan, Fussilat surah ke-41 ayat 26. Sebab tu kita tengok masa kini pun sama. Tidak? Dia bagi bermacam-macam prosedur nak ceramah. Setengah-setengah tempat di Kedah dah. Kena minta kebenaran majlis agama. Jenis masjid pula mangkuk ayun cerai ikut. Jenis berani abang lah prosedur apa pun. Dia tak nak peduli Saya rasa kecewa juga lah. Saya 2 kali dah pi ceramah perdana di sebuah surau. Depa buat masjid, buat Jumaat di Selangor. Jadi saya kata hampa tak mau kau panggil khutbah sekali kan. Syok semangat. Datang masuk SMS. Ustaz ada tauliah tak? Balas balik kepala bapak kan. Tapi tak jawab lagi lah. Ringan-ringan nak kata macam tu. Hampa duk terperangkap ikut rentak mereka. Siapa? Aku duk khutbah berzaman dah. Majlis agama mana pun tak pernah kacau aku. Kan? Bukan duk main merapu. Itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita AJK masjid ni saya nak abang lah. Esok kalau nak buat pelantikan kena rojok At-Taubah ayat 18. Siapa ada 5 sifat ni layak jadi AJK. Sifat yang kelima tu, yang hanya takut kepada Allah. Anak abang kita lah. Anak abang lah. Awak tak mau mengaku ni. Tak mau saya nak ambil. Yang hanya takut kepada Allah. Ini jabat agama gempak sikit. Kelang kabut. Saya tuan-tuan kalau ada masalah, tuan-tuan bagi nombor telefon saya. Kat jabat agama. Tadi pun saya berkeliling dengan polis di airport, Subang Airport tu. Dia scan beg saya. Dalam beg saya ada besi tuan-tuan. Besi nak tabuh orang lah. Kan, besi tu dia boleh tutup tapi boleh tarik panjang, boleh tabuh orang lah. Kena sekali KO mampu. Kalau mereka tak mampu aku mati dua tu. Dia kata ada apa dalam beg cik Saya kata ada besi. Saya kata bukan salah saya kata. Sebab saya bubuh di bawah perut kapal terbang, bukan saya bawa naik atas. Saya kata 4 tahun dah besi tu duduk dalam tu lah. Cik tak percaya tengok tiket kapal terbang saya sepanjang tahun 2015. Tiap-tiap bulan macam ni. Bulan 6 pun saya beli dah. Bulan 5 dengan bulan 6. Nak pergi nak balik. Tak puas hati ambil IC. Aku geram. Pasal apa kena bawa besi dia tanya. Lah ikut suka aku. Saya kata cik, saya ni penceramah. Ringan-ringan nak kata penceramah pas. Saya tidur hotel. Saya tidur homestay. Kita musuh ramai. Lah ni jenayah banyak kan. Dia pun pandai. Dia segan nak bertojai dengan saya. Dia suruh polis perempuan tu pula. Polis perempuan tu aku tengok pula segak. Tak jadi nak marah kan. Lemah semangat tu kan lah. Dia pun nak tulis tak tulis. Dia takut nak tulis apa. Tak payah tulis. Saya tiap-tiap bulan saya main Subang Airport ni. Cuma hampa tak cam aku ya. Saya dengan isteri saya. Lah ni jenayah banyak tu. Tak? Kena buat persediaan mana boleh mati katak orang katak kita naya. Tu tak pergi rumah saya lagi. Pedang ada. Kan? Pistol ayak.
Kan? Semua ada hujung kepala saya tu semua standby. Hampa main lah tekan tak tahu lah. Aku takbir, siap. Jelas aku yang kena panjung. Nah ya. Pasal dalam hadis sebut tuan-tuan, mati mempertahankan maruah, mati syahid. Jangan bagi mati kata orang tabuh kita free. Saya tengkap bayar, lalah dia lepas. Dia kata nanti nak tanya berapa besar, tapi tanyalah. Kata dia kata yang bawa ni Pak Haji. Bawa kata Pak Haji semua orang baik. Aku duk kata dah. Aku duk kata tadi aku orang baik, aku bukan orang jahat. Bulan depan aku bayar lagi, hampa tengoklah kami dua orang. Tiket untuk bulan 5 dan bulan 6 nak balik siap lah semua. Kan? Jadi cerita macam itulah tuan-tuan. Bukan senang jadi pendakwah. Kan? Orang meluat, orang tak suka, biasalah. Jadi apa pun, gelak-gelak dah banyak kali gelak, tabung saya hampa jangan lupa. Lagi satu buku risit hak RM3 tu, tuan-tuan yang bekerja bawa balik lah, ambil orang 3 buku tak apa. Bila-bila penuh duit masuk ambil lah RM30 sebagai sagu hati. Tolong cari. Ada banyak lagi yang saya cetak banyak. Ini cetakan ketiga dah ni. Alhamdulillah yang tu pun banyak membantu. Jadi itulah untuk malam ni saya pun keletihan lah. Terima kasih, ribuan kemaafan atas kekurangan yang ada pada saya. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah suratul Nasri. Illal ladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim.